Orang asing. Not a local man. Kan? Tapi ustaz ni dia bila tengok dagang tu, dia ingat perdagangan lah. Dia kata Islam tu bermula dengan berniaga. Dia kata kita Islam, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan menggalakkan kita berniaga. Dia berurai sejam setengah tentang perniagaan lah. Lepas hurai tu, saya hari ni bawa kismis jumping dan tujuan ada nak jual. Jadi hadis Nabi ni kena faham majas, kiasan. Maksud kiasan ni. Kita tak boleh nak. Seperti juga dalam Quran, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya sebut dalam Quran ini ada kaitan dengan hadis juga. Kita akan baca dalam ayat-ayat berkenaan dengan puasa kan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Allah sebut makan dan minumlah sehingga jelas perbezaan antara benang hitam dengan benang putih. Sahabat Nabi Adi bin Hatim, dia bila dengar ayat ni Nabi baca, bila turun ayat ni, dia tak faham. Dia ambil benang putih dengan benang hitam, dia letak bawah bantal. Dia tidur. Bila dia tengok tak nampak tu, dia makan lagi. Dia kata tak nampak beza benang putih benang hitam. Tengah malam, tak nampak apa. Bila dia buka, tengok tarik bantal. Oh, tak jelas lagi ni. Dia pun makan. Sampai ke pagi dia makan tu. Bila dia jumpa Nabi, Nabi pun bagi tahu. Benang putih dengan benang hitam ni minal fajr. Subuh, waktu subuh pun dah puasa lah. Bang subuh nanti makan. Berkenaan dengan majas di dalam Al-Quran Karim. Tadi berkenaan dengan isi Nabi tu, kalau kita nak baca dalam bab Fadail Sahabah dalam kitab saya Muslim ada berkenaan dengan perkara itu. Dan tadi berkenaan dengan Ibn Hatim itu dalam Taqwil Mukhtalaful Hadis. Kita boleh baca. Saya suka bagi rujukan supaya tuan-tuan orang mesti boleh balik dan buat rujukan. Okey, cuma satu peringatan. Mentakwil hadis atau nas dari makna yang asal tidak boleh dilakukan tanpa sebab-sebab tertentu dari pandangan akal dan nas. Kadang-kadang ada hadis dan ditakwilkan makna dia, kemudian ternyata kepada pengaji bahawa yang sebaiknya tidak perlu ditakwil tetapi cukup dengan makna asal hadis. Ada setengah hadis yang kita ambil makna asal, jangan ditakwil dia. Okey, yang ni membezakan antara yang baik dengan yang nyata. As-sunnah juga, sunnah Nabi SAW juga ada menceritakan hal-hal baik. Seperti juga Quran menceritakan hal-hal baik, sunnah Nabi juga menceritakan hal-hal baik. Bila hal-hal baik ni tuan-tuan, kita terima seadanya. Sikap kita, kami beriman dan kami percaya. That's it. Benda baik ni kita terima seadanya. Dan apa Nabi kata? Dia kata kita tak boleh nak takwil lah benda baik. Okay? Dan juga dia juga mengatakan perkara berkenaan dengan ta'abudiyah. Ta'abudiyah saya sebut tadi. Apa kita sebut? Ta'abudiyah yang Melayu selalu sebut ibadah khususiyah itu. Sikap kita, kami dengar dan kami taat. Jadi jangan kita takwil. Ini jangan kita takwil. Ada orang tanya kadang-kadang kan, pasal apa subuh 2 rakaat? Pasal apa isyak 4 rakaat? Kadang-kadang orang suka takwil. Dia kata subuh ni orang nak pergi kerja, buat 2 rakaat lah. Zaman Nabi ada orang kerja macam kita ni. Satu lagi, kalau itu tujuannya kan, Zuhur waktu orang tengah kerja, tak boleh buat 2. Itu benda-benda berkenaan itu tak boleh takwil. Nabi suruh buat gitu. Pasal apa isyak 4, tak boleh tak pukul 8. Lepas tu kat dapur. Nabi suruh buat macam kita buat dulu. Kita tak boleh takwil benda-benda itu. Okey. Benda-benda berkenaan dengan ghaib dan ta'abudiyah ni kita tak boleh takwil. Sebahagian besar daripada perkara baik ini telah dibentangkan oleh Al-Quran dan Sunnah hanya menerangkan dan memperincikannya. Berkenaan dengan sirat dan semua tu, kita tak boleh takwil, kita terima. Jadi seorang Muslim yang berilmu wajib menerima hadis-hadis yang telah disebutkan kesahihannya menurut kaedah para ulama kitabah dan golongan salaf yang mendidik kita. Ini yang saya sebutkan bahawa mereka ini tidak mentakwil bab-bab yang hadis-hadis berkenaan dengan perkara-perkara gaib dan ta'abudiyah, tak ditakwilkan oleh para ulama salaf.
Okay? Tidak boleh menolak hadis hanya kerana ia bertentangan dengan ilmu kita atau jauh daripada matlamat. Jika orang dia takwil hadis tu ataupun dia terjemah atau diterima hadis tu mengikut matlamat, dia ada matlamat asal dia, apa tujuan dia. Dan hadis tu dia tafsirkan, dia takwilkan mengikut tujuan dia, matlamat dia. Okay, dan juga kita memberi penelitian kepada makna lafaz hadis. Kalau tuan-tuan baca kitab Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan perkara ini, dia sebut berkenaan dengan taswir. Apa maksud taswir? Taswir ni benda zaman Nabi dia larang kan? Musawirun. Musawirun zaman Nabi masuk apa? Orang yang okey, patut. Tapi sekarang ni musawir zaman sekarang apa? Orang yang guna kamera. Orang yang guna. Jadi kita melihat kepada makna lafaz hadis. Okay? Makna sesuatu lafaz itu kadang-kadang berbeza di antara satu masa tempat dengan satu masa tempat yang lain. Ini untuk orang yang menerima kamera, sebab ada sebahagian ulama yang tak terima. Sebahagian ulama ada yang tak terima. Okay. Membuat penggantian lafaz yang terdapat di dalam Al-Sunnah, begitu juga Quran, ada istilah baru kadang-kadang akan merosakkan maksud hadis. Macam orang selalu tanya kan, sutra tu haram kan? Tak boleh pakai. Ada sahabat Nabi pakai sutra. Saya sebut ni sebab macam sejuk. Ada orang pakai sutra zaman Nabi. Nabi benar kan? Ada. Sahabat belajar kan? Sahabat cakap kan? Sebab apa dia pakai? Sebab dia sakit kulit. Nabi benar kan? Orang lelaki, sahabat. Sebab pada dia ada Allah. Dia boleh, dia dibenarkan oleh Nabi pakai sebab dia ada sakit kulit. Saya sebut sekarang ni sebab kadang-kadang sejuk, kita ni orang yang tak biasa musim sejuk ni. Kadang-kadang kita pakai setengah-setengah kain kita gatal kan kulit kita. Zaman Nabi dia benarkan sahabat yang sakit kulit pakai. Tapi saya sebut tu bukan nak suruh semua pakai sutra dah. Cuma orang tanya kadang-kadang, sutra Korea kita pakai. Nama sutra apa? Sutra apa? Sutra yang dimaksudkan oleh Nabi lah, yang dihasilkan pada ulat, sutra. Kalau benda tu bukan sutra tapi orang panggil sutra, tak boleh lah. Tak termasuk dalam hukum Islam lah. Macam contohnya apa lagi? Emas, emas putih. Orang panggil emas putih. Boleh pakai? Lagi-lagi itu emas kan? Orang panggil dia emas putih kan? Jadi benda-benda macam tu kita kena faham lah. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Penggunaan istilah zaman baru tak ada kaitan. Macam rupiah kan? Bia kita faham bia apa kan? Saya dulu masa kecil-kecil kadang-kadang mak ni rupiah mak saja kacau. Hang beli bia. Nanti kira kan?